Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat dan selamat berhujung minggu. Hari ini ramai kawan-kawan kita, ya Puan Idahman, ada yang daripada kota pulang ke desa, saudara MYR, saudara Zaf Hill. Begitu juga saudara Umairah, Azrul Jalil, Muhammad Khairul Kamarudin, Rosli Adam Jebat, saudara Puan Noria Ahmad, Syrik Syahrani, Puan Siti Fatimah Hamad, saudara Zafil, saudara Madam K, saudara Abdul Samad, begitu juga dengan Syam Gopal. How are you, Syam? Liza Bagan, Cik Siti Fatimah Hamad, Syirik Syairani dari Pahang, rupanya dia Bandar Muazzam. CWG, Adjustable Power katanya. Puan Nuriah Arsyad, Saudara Abdul Rahman Abdullah, Saudara CEO Pahang, Azman, Bayu Samudra, Saudara Muhammad Nur Azwan, William Wong, Kongsi Fat Choi, William Wong, Amy Danish, Samsudin Hamad. Terima kasih atas semangat yang anda berikan. Puan Hariza Ina, Cik Saudara Tailong, Saudara Mahasan Harun, Idli Ikwan, Saudara Salih Zakaria, Hariza Ha, Mbah Belangkun, daripada Penang, Saudara Mbah Belakun, Saudara Pak Yung, Hamizah Din, Zidi, Zulkifli, Hashim Alias, apa khabar Saudara Hashim? Saudara Hamiz Din. Petang-petang ni anda minum petang makan kuih apa? Saya makan kuih kayu, goreng kayu ketuk. Kayu tu, ubi kayu tu diketuk ubi tu, kemudian baru digoreng. Memang sedap saudara. Makanan kegemaran saya, ya Saudara Azminuddin, harap Dili Mas, salam perpaduan daripada Pasir Mas. Harapi Gele Mas dan salam Malaysia Madani. Saudara Syakri, Puan Noah, Saudara Noah. Kita juga Zubairi, Saudara Mustafa, Puan Nursidah Kasim, Eddie Lalo. Tengah beraya kat keluarga, keluarga Kasing. Begitu ya, saudara Pok Nik, Nik Pa, Rizwan Mustafa. Ramai teman-teman kita yang mula menyambut ini Tahun Baru Cina, Kongsi Fat Choi, begitulah secara harmonisnya negara kita ini. Tahun ini saudara, cuma yang agak pelik saya merasakan bahawa tahun ini tiba-tiba saja daripada malam tadi sampai pagi, awal pagi tadi hujan. Itu yang menghairankan saya, kerana selalunya kalau musim Tahun Baru Cina ni, ya Saudara Jamaluddin, dia kering. Saudara Azlin Abdullah, Sam Nias, Zahmi, Muhammad Syarifuddin. Dalam Tahun Baru Cina, kelazimannya lah, tahun-tahun yang berlalu, kita cuaca ataupun suasana negara kita dia kering, panas, dan kadang-kadang memejar. Cuma kalau hujan tu selalunya Deepavali. Seringkali bila hari hujan, orang kata ini hari Deepavali lah. Dan hujan tu selalunya 3-4 hari. Saudara Noah dia kata baru lepas makan. Alhamdulillah. Ken Hanaf. Dan bila kita bercakap soal ini Deepavali ini saudara, saya rasa ada perbezaan tahun ni. Deepavali kering, Tahun Baru Cina pula yang hujan. Dan tahun ini menurut kalender Cina ataupun Tionghoa, ia adalah tahun Arnab. Tahun Arnab ni menurut percayaan mereka, setiap warganya diminta supaya bekerja keras. Sebab maklum sajalah Arnab ni laju. Jadi mereka kena ikut pace Arnab itu. Mesti laju bekerja dan tidak digalakkan untuk menghabiskan banyak wang untuk berbelanja. Sama ada nak makan ataupun nak beli pakaian, shopping dan sebagainya, maupun untuk melancong. Tahun Baru Cina, tahun Arnab ini selalunya, maklum sajalah Arnab dia duduk dalam lubang. Kalau kita memelihara Arnab tu, dia akan menyuruk diri dalam lubang. Artinya,
tidak keluar. Itu menurut kepercayaan warga Tionghoa. Dia kalau prosperous tu tahun rimau, tahun singa. Cuma tahun ini agak tahun arnab. Tahun arnab ni kadang-kadang boleh jadi mangsa. Sebab itu mereka banyak berwaspada. Kalau mereka mau turun ke kebun-kebun, inilah permulaan tahun yang paling sesuai. Kerana arnab makanannya sayur-sayuran, ubi, ya saudara. Jadi mereka merasakan tahun untuk berkebun. Itu keadaannya saudara. Dan petang ini saya yakin kalau saudara pergi ke restoran-restoran penuh lah. Dengan keluarga, keturunan Tionghoa atau Cina. Dulu-dulu mereka makan di rumah. Petang-petang sekitar jam 3-4 petang ni semua keluarga akan berkumpul. Dan lazimnya mereka berkumpul adalah datang di kalangan anak-anak lelaki membawa pulang isteri mereka. Bagi anak perempuan, mereka tak balik ke rumah maknya. Mereka berhari raya atau memulakan tahun baru ini bersama dengan keluarga suami. Sebab itu warga Cina lebih sayang, lebih suka kalau dapat banyak anak lelaki. Anak perempuan katanya mereka akan meninggalkan kita. Tambah lagi macam tahun baru Cina. Sambutan begini, anak perempuan yang telah berumah tangga, dia akan merayakan kehadiran tahun baru ini bersama dengan keluarga sebelah suaminya. Melainkan kalau dalam keluarga suaminya berlaku kematian, tak adalah ibu bapa, barulah mereka meraihkan atau merayakan tahun baru Cina ini sambutannya di rumah mertua. Tapi kebanyakannya anak lelaki. Dan petang inilah petang makan besar. Saudara makan besar, saudara. Sebab menurut teman-teman saya daripada warga keturunan Cina, inilah masanya mereka bersikap jujur pada diri mereka. Mereka makan katanya setahun sekali. Tahun-tahun biasa, hari-hari biasa, sehingga menjelang tahun baru Cina, mereka makan seadanya. Kalau saudara lihat lelaki atau pekebun, mereka berkebun, mereka cuma bawa bekal teh dalam kendi itu dan juga bubur moi. Jadi makanan mereka moi, ikan masin ataupun daging yang digoreng. Jadi makan ala kadar sekadar untuk mengenyangkan. Bukan makan besar. Tapi setahun sekali mereka akan berhabis-habisan untuk menempah. Kalau makan di restoran selalunya untuk satu meja, kos satu meja tu mencecah sampai ke RM5,000 untuk makan satu keluarga. Tentulah ada ikan yang baik-baik. Makanan yang baik-baik adalah pada hari makan besar, petang perayaan Tahun Baru Cina. Ini saudara kena faham. Warga Cina, keturunan Tionghoa, mereka makan besar setahun sekali. Hari-hari biasa seadanya lah. Sebab itu kita lihat kebanyakan warga Tionghoa ni, mereka keluar makan di luar rumah. Dia tidak masak di rumah. Lazimnya. Sebab mereka pun tak banyak keluarga. Anak satu atau dua orang. Jadi bagi mereka elok makan di kedai daripada masak di rumah. Jadi pergi ke restoran. Sebab itu restoran-restoran Cina maju perniagaannya, saudara. Jadi mereka mengatakan kalau berbelanja untuk masak di rumah, kosnya tinggi. Melainkan keluarga di kampung ataupun di desa, itu kena masak sendirilah. Saudara, itu pun ada ala kadar. Tetapi untuk petang ini, makanannya adalah bukan lagi kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa, makan besar. Sebab itu mereka mengatakan ini adalah makan besar. Dan tahun ini, tahun raya dan selalunya tahun baru Cina ini juga dirayakan oleh kebanyakannya anak-anak. Mereka akan mengulurkan ampau, saudara. Saya dulu masa muda-muda, kecil-kecil dulu suka juga pergi kedai Tamompin, kedai Singki. Lepas mereka makan, mereka akan menghulurkan ampau. Sesuatu yang mungkin anda tidak tahu, ampau yang diberikan dalam paket merah itu, pertama sekali nilainya sama ada RM1.25, saudara, ataupun RM10, 20 sen, ataupun kalau banyak lagi, kalau kawan-kawan yang berniaga semua, dia bagi RM112. Jadi tiga, padanya tiga itu hidup. Dan kalau dicampur menjadikan 8. 8 itu keberuntungan. 1, 2, 5. Jadi 1 campur 2, 3 campur 5, 8. Itu kepercayaan warga Cina. Bukan kita, saya. Mereka cukup percaya kepada feng shui. Dan envelopnya envelop merah. Saya nak pesan pada teman-teman yang kadang-kadang tidak memahami budaya warga bangsa Cina.
kepantangan mereka, merah ni tidak boleh digunakan dakwat untuk menulis. Dulu-dulu zaman Maharaja dulu, kalau ada terima surat yang bertuliskan dakwat merah, itu tandanya hukuman mati. Jadi kena faham, kalau nak berurusan dengan warga Tionghoa atau Cina, jangan menulis dengan menggunakan dakwat merah. Mereka lebih suka dakwat hitam ataupun dakwat biru. Dan bagi masyarakat Tionghoa, mereka jika berlaku kematian dalam keluarga, sama ada ibu, bapa atau dalam keluarganya ada berlaku kematian, sepanjang tahun itu mereka tidak akan menyambut perayaan Tahun Baru Cina. Kena ingat, saudara, ini sekadar petang-petang begini kita bercerita. Kita bercerita tentang masyarakat kita. Kerana kebetulan hari ini, ramai kawan-kawan kita balik kampung nak tahu juga apakah cerita di sebalik perayaan Tahun Baru Cina ini. Jadi mereka akan makan besar. Lepas itu bagi angpau pada cucu-cucu. Malahan orang tua yang dah kahwin tak boleh dapat angpau. Bagi mereka, siapa saya sudah berkeluarga tidak berhak untuk menerima angpau. Kerana angpau kalau diberi pada orang yang telah berkahwin, itu bukan membawa keberuntungan, tetapi kerugian, kata mereka. Saudara, Abdul Ghani, Saudara Nur Hidayah, Tan Kim Sui, sila betulkan kalau tidak betul. Ini mengikut teman-teman saya dari warga keturunan Tionghoa, Tan. Jadi artinya ampau itu tanda kesyukuran, tanda mereka minta supaya tahun-tahun mendatang ini mereka memperoleh keberuntungan. Dan pantang warga Cina pada sebelah pagi, pagi besok, saudara, walaupun mereka menyalakan mercun merah di halaman, mereka tidak dibenarkan keluarga mereka untuk menyapu halaman pada sebelah pagi Tahun Baru Cina. Artinya besok, pagi besok, tidak dibenarkan untuk menyapu halaman rumah. Walaupun penuh dengan kesan-kesan, ledakan, mercun ataupun api, tak boleh menyapu. Kerana pantang mereka adalah ini membawa kata mereka sui lah. Itu bahasanya. Saya tak mau gunakan perkataan ini, kasar nampaknya. Tidak baik untuk keluarga mereka kalau menyapu sampah pada pagi Hari Raya Cina. Ini jadi saya kalau saya pergi ke rumah bertandang temu teman-teman, jangan pula buat penyapu pagi Raya Cina. Itu memang perambatnya, saudara. Ini dapatan saya sebab saya membesar dalam sebuah keluarga Malaysia. Keluarga di mana warga Melayu ada 55% penduduknya, warga Cina ada 35%, warga keturunan India ada 10%. Jadi kami hidup harmonis. Bagaimana yang saya ceritakan semalam, saudara, ini masanya kita makan limau, makan kuih-kuih, dan petang ini barulah dapat ampau. Begitu juga mereka tidak akan melakukan pergerakan untuk pelancongan. Tahun ini nampaknya kuranglah sikit sebab Arnab ni dia tidak akan merantau, dia bukan jenis perantauan. Arnab duduk dalam lubang. Saudara, jadi kepada teman-teman warga Cina, saudara, saya ucapkan Kongzi Fat Chai. Semoga tahun ini membawa keberuntungan dan negara kita aman bahagia serta rezeki bertambah. Itu dia, saudara. Orang Cina pun dia percaya juga sedekah ni. Orang Islam ni memang digalakkan bersedekah. Lebih-lebih lagi pada anak-anak yatim, pada anak-anak, menggembirakan. Warga Cina, mereka suka menggembirakan anak-anak. Sebab mereka pun tak mempunyai keluarga yang besar, saudara. Ya, saya juga mohon maaf, saudara, sebab semalam saya dapat bersiaran. Lazimnya pada hari Jumaat saya tidak membuat siaran jam 3:30 petang kerana tak cukup waktu untuk saya menyiapkan bahan-bahan, untuk saya beri pencerahan. Saudara kena ingat, bila saya nak buat pencerahan ini, saya ada bahan-bahan yang perlu saya utarakan. Kena buat kajian sedikit, ada banca sikit, barulah seronok bercerita, saudara. Dan kerana hari Jumaat, lazimnya saya hanya habis solat Jumaat dalam 2:30. Makan dah pukul 3, masa bila pula? Awal paginya, subuh, sebelum itu kita buat solat tahajud, kemudian solat subuh, kemudian kita buat solat duha, kemudian barulah tidur sekejap, seketika. Jadi tak ada waktu untuk saya membuat pencerahan pada hari Jumaat. Ya? Jadi maafkan saya sebab kemarin saya berjanji saya kata jumpa besok. Sebenarnya hari Jumaat tidak ada kemampuan. Begitu juga malam nanti seperti biasa jam 9:30 malam. Selalunya saya bersiaran pada jam 9:30 malam. Tapi malam ini nanti saya mohon maaf kerana saya lewat 1 jam.
Kerana petang nanti saya akan bertandang satu majlis dan saya jangkakan majlis itu berakhir jam 9 malam. Tapi bahan-bahan dah saya siapkan untuk melakukan pencerahan jam 10.30 malam. Majlis tersebut diadakan di Kajang, saudara. Jauh juga. Kalau terlewat sedikit, jangan marah. Mungkin saya terjebak dalam kesesakan lalu lintas. Jam 10.30 malam ini, saudara. Ya? Baik, saudara. Saya kembali pada cerita kita, kisah masa silam. Ini cerita masa silam. Bagaimana sambungan daripada kisah almarhum Tun Razak. Sebenarnya almarhum Tun Razak, semalam saya dapat berpeluang berjumpa dengan Bapak Menteri Tengku Razali. Dia menceritakan kepada saya tempat yang dihajati oleh almarhum Tun Razak untuk bercuti pada tahun 1975, hujung tahun 75 adalah di Bandar Cannes, iaitu ada pantai, resort. Sekarang ni banyak orang popular Cannes, itu Cannes Film Festival. Ia terletak di selatan Perancis. Itulah hasrat yang tidak tercapai dan almarhum Tun Razak amat kepingin untuk bertandang ke bumi Cannes di selatan Perancis, saudara. Jadi bila saya berbual-bual, banyak rupanya orang tak tahu. Almarhum Tun Razak menderita penyakit leukemianya memang disembunyikan pada semua orang. Isteri dia tak tahu, keluarga dia tak tahu, sahabat karib pun tak tahu. Dan ini juga disahkan oleh bekas setiausaha politik pada Tun Razak, Tan Sri Syaril Samad. Jadi saya bertanya dengan Tan Sri Syaril, saya kata, betul ke Tun Razak ni sakit ni ataupun sakit mengejut? Dia kata memang. Almarhum Tun Razak menderita sakit lebih lama. Dan orang yang mengetahui bahawa almarhum Tun Razak ini serius sakitnya adalah 2 orang saja. Tapi mereka tak berani nak bertanya. Tapi kerana mereka latar belakangnya seorang doktor, mereka berbual-bual mengatakan bahawa Tun Razak dalam keadaan yang tenat. Kerana bahagian perutnya sudah pun mengecut. Jadi bila dia, sebab itu kita lihat almarhum Tun Razak lebih suka memakai baju bush jacket untuk menyembunyikan perutnya yang mula mengecut. Jadi orang yang bila perut mengecut ini adalah orang mengalami leukemia serius. 2 orang yang mengetahui itu kerana mereka berlatar belakangkan doktor itu mendiang Lim Chong Yu. Itu Ketua Menteri Pulau Pinang yang menyertai Kerajaan Barisan Nasional. Walaupun dia memimpin Parti Gerakan yang menentang perikatan waktu pilihan raya 1969 dan juga Dr. Mahathir. 2 oranglah saja yang merasa syak bahawa almarhum Tun Razak menderita penyakit yang agak serius. Ini keadaannya bila saya bertanya, saya berbual dengan Yang Berhormat Tengku Razali Hamzah, dia kata memang tak tahu. Memang kerana rapat, dia sendiri pun tak tahu walaupun dia rapat dengan Tun Razak. Jadi artinya almarhum Tun Razak menyembunyikan sakitnya. Cuma dia bila dia kata nak pergi bercuti ke Cannes di selatan Perancis, ingatnya biasa-biasalah. Cuma setelah dia mendapat perkabaran bahawa memindahkan percutian daripada Cannes ke kota London, apabila pejabat Perdana Menteri memberitahu Tun Razak sedang dirawat di hospital di kota London. Itu keadaan saya. Jadi ini sejarah ini banyak tak tertulis. Penceritaan ini saya dapat melalui bincangan saya, perbualan saya dengan orang yang paling rapat dengan almarhum Tun Razak, termasuklah Tan Sri Syaril Samad yang juga merupakan setiausaha politik kepada Tun Razak ketika itu. Dan sebenar-benarnya Tun Razak ada meninggalkan 2 amanat penting. Sewaktu bila Tengku Razali berada di London, dia duduk di hotel, Tun Razak keluar daripada hospital. Dia tak nak duduk di hospital dan dia menginap di hotel tempat di mana Tengku Razali menginap, di Hotel Churchill, saudara, di kota London. Jadi bila dalam perbualan itu berkali-kali almarhum Tun Razak memberi peringatan pada Bapak Tengku Razali 2 persoalan, 2 perkara paling penting. Pertama sekali, beliau menyedari bahawa dirinya seolah tidak selamat lagi. Mungkin kerana penyakit. Yang keduanya, kerana beliau sudah pun menyedari dirinya sudah dikepung oleh pengaruh komunis Marxis. Kebanyakan setiausaha akhbar dia, setiausaha politik dia bukan Tan Sri Syaril.
Dia ada banyaklah Perdana Menteri ni ada mempunyai 2-3 orang siswa politik. Jadi orang yang rapat dengannya adalah berfahaman komunis, Marxis. Jadi dia kata bahawa dia menyedari, paling penting dia kata dia menyedari bahawa apa yang terjadi pada almarhum Datuk Harun Idris yang berhadapan dengan kes rasuah tuduhan itu merupakan satu perancangan komunis. Sebab itu dia berpesan pada Tengku Razali Hamzah, dia kata balik nanti Lee, kita kena selesaikan masalah Harun ni, dia kata. Sebab saya rasa ada kesilapan di situ. Tapi apakah daya, hasratnya tidak kesampaian. Kerana Tun Razak tidak sempat kembali ke tanah air dan meninggal dunia di kota London pada 14 Januari tahun 1976. Satu lagi amanat yang ini dapat ditunaikan adalah untuk membawa masuk iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim menyertai UMNO. Ini sebenarnya dua amanat penting Tun Razak. Dia kata kalau tak selesaikan masalah Harun ni, dia kata susah negara kita. Sebab Datuk Harun banyak pengaruh dan Datuk Harun ni dilihat sebagai terinaya. Benar pun saudara, kalau kita lihat peristiwa penahanan Datuk Harun apabila mahkamah menyatukan hukum. Cuma yang agak mengherankan kita, kenapakah almarhum Tun Hussein On tidak mahu menyelesaikan masalah itu. Ini persoalannya. Setelah saya berbual dengan teman-teman, rupa-rupanya mereka yang mengelilingi Tun Razak sebelum hayatnya, sebelum beliau meninggal dunia, mereka juga mengelilingi Hussein On. Dan mereka saya membuat cerita baru, kononnya Datuk Harun akan menentang Hussein On untuk merebut jawatan Perdana Menteri. Jangan lupa saudara, sebelum itu mereka telah pun berusaha supaya Datuk Harun menentang Tun Razak. Kerana amarah yang teramat sangat disebabkan Tun Razak mewujudkan hubungan diplomatik dengan negara komunis China. Tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara Soviet Union. Dia dua komunis yang berbeza. Satu komunis Marxis, satu lagi komunis China. Dan bila Yang Mulia Tengku Razali Hamzah ini saya akan ceritakan besok insya-Allah saudara. Banyak cerita-cerita yang menarik apa yang berlaku di negara China dalam kunjungan Yang Mulia Tengku Razali Hamzah atas arahan Tun Razak. Ini saya akan ceritakan besok saudara. Tetapi berbalik kepada kisah ini almarhum Tun Razak ini, adanya komunis-komunis, anggota malahan kedutaan, wakil duta komunis Soviet daripada negara Indonesia datang bertandang bertemu dengan almarhum Datuk Harun, minta dia menentang Tun Razak. Kerana mereka melihat ketika itu orang yang paling mampu, yang paling mantap untuk menentang Tun Razak adalah Datuk Harun, kuat pengaruhnya. Dan mereka merasakan selagi Datuk Harun ada setia bersama dengan Tun Razak, selagi itulah mereka tidak mampu untuk menumbangkan penguasaan Tun Razak di anjung kuasa di Seri Perdana. Itu kisahnya sebenar saudara. Jadi saya melihat keadaan itu macam sekarang. Sebab itu hari ini ramai orang berusaha untuk memisahkan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Selagi Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO masih bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, sukar untuk ditumbangkan kerajaan perpaduan ini. Jadi sebab itu saya bersetuju dengan pandangan almarhum Tun Razak, almarhum Datuk Harun yang mengatakan sejarah itu berulang dan berlaku berkali-kali, cuma di waktu dan tempat yang berbeza saudara. Berbalik dengan cerita amanat kedua almarhum Tun Razak adalah supaya dibawa Datuk Seri Anwar Ibrahim menyertai UMNO. Sebab kerana menurut almarhum Tun Razak, selagi Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di luar UMNO, di luar Parti Barisan Nasional, selagi itu sukar untuk UMNO Barisan Nasional menggapai yakin rakyat. Kerana pasti akan berlaku hakisan kepercayaan. Artinya pengaruh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini terlalu kuat. Beliau mempunyai hubungan sebab waktu itu beliau adalah memimpin WAMI ataupun World Islamic Youth ataupun pertubuhan Angkatan Belia Islam Dunia. Jadi pengaruhnya begitu kuat sampai ke negara-negara Timur Tengah dan juga begitu juga negara-negara Eropah, negara-negara Barat.
begitu mengagumi kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kepimpinan waktu itu. Saudara kena ingat, saudara, waktu saya berkesempatan bertandang ke Amerika, sewaktu pemilihan presiden antara George Bush, Bapak Bush, George Bush melawan Dukakis. Saya mendengar perbualan ramai pemimpin dunia waktu itu, mereka mengatakan bahawa mereka harus mencari calon-calon muda yang ada potensi untuk dijadi pemimpin. Jadi Tun Razak sudah melihat bahawa potensi di negara kita ini waktu itu adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu menyerlah bakat kepimpinannya. Dan beliau adalah seorang orator yang mampu berucap, mampu menarik minat ramai kepada mampu menarik minat massa terhadap dirinya. Sebab itu selagi Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ketika itu dilihat lebih mirip untuk menyertai Parti PAS. Jadi Tun Razak memberi amanat pada Tengku Razali kena bawa Anwar Ibrahim ini masuk dalam UMNO. Kalau tidak, selagi dia berada di luar UMNO, susah. Dan dia mahu supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dijadikan sebagai idola serta memberi kesempatan menarik minat anak-anak muda untuk dijadikan pemimpin pelapis masa hadapan. Almarhum Tun Razak, saudara, menurut apa yang diceritakan oleh Tengku Razali pada saya, sepanjang berada di London, dia sering kali mengingatkan bahawa pentingnya negara mempunyai lapisan pemimpin muda. Ini penting. Sebab itu di kalangan sistem politik beliau melantik Tan Sri Syaril Samad. Dan ternyata bakat Tan Sri Syaril begitu menyerlah dalam politik. Dan beliau begitu mengharapkan peranan itu dimainkan oleh Tengku Razali Hamzah. Saudara, itu yang paling penting. Dalam keadaan-keadaan begitu, saya merasakan bahawa almarhum Tun Razak itulah dua amanat yang sampai sekarang mampu terlaksana satu, iaitu membawa masuk Datuk Seri Anwar Ibrahim menyertai UMNO. Tetapi beliau gagal untuk menangani isu Datuk Harun yang akhirnya berlaku berantakan, dan siapa saja yang menggantikan waktu itu Tun Razak, itu Hussein On, juga tak selamat berada di anjung kuasa. Kerana walaupun berada di belakang jeruji besi, itu tahanan di Pudu Jail, tapi pengaruh Datuk Harun begitu kuat di seluruh negara. Akhirnya kesempatan ini diambil oleh Dr. Mahathir yang mahu supaya Datuk Hussein On ini ditumbangkan melalui pertandingan antara orang tajaannya itu Selamat Palestin menentang Hussein On. Sejarah berulang lagi bahawa adanya orang-orang tertentu digunakan secara untuk melaga-lagakan pemimpin dan memecahkan ikatan, kesetiaan, keutuhan, perpaduan, akrab pemimpin dengan pemimpin. Jadi sekarang ni satu benda yang bagi saya melihat, terus terang saya katakan, agak malang bagi bangsa kita, bangsa Melayu, di mana pemimpin seringkali berulang-ulang adanya saling berbalah sama sendiri. Perbalahan pertama dapat dilihat apabila Dr. Mahathir mampu memecahkan tembok ikatan kekuatan antara Tun Razak dengan almarhum Tengku Abdul Rahman. Apabila dia kalah pada Pilihan Raya 1969, itulah saatnya digunakan oleh Dr. Mahathir menghantar surat Satu Malaysia, mengutuk Tengku Abdul Rahman. Dan waktu itu yang memecat Dr. Mahathir sebenarnya bukan Tengku Abdul Rahman. Yang memecat Dr. Mahathir keluar daripada UMNO adalah Tun Dr. Ismail. Dan Tun Dr. Ismail, menurut Tan Sri Syaril Samad, dia berkata bahawa sampailah to his last breath, sampailah nafas terakhirnya, dia tetap tidak mengizinkan Dr. Mahathir menyertai UMNO. Kerana baginya kehadiran Dr. Mahathir dalam UMNO akan merosakkan UMNO. Tapi ini tidak disedari oleh Tun Razak. Kerana Tun Razak minta supaya Allahyarham Datuk Harun Idris membawa masuk Dr. Mahathir menyertai UMNO. Inilah bermulanya persesihan yang saya katakan semalam, berkecil hati pada Tengku Abdul Rahman terhadap Tun Razak, menambahkan rasa kecil. Sebab Tun Razak dilihat seolah-olah mahu menjatuhkan Tengku melalui isu tragedi 13 Mei. Sebenarnya itu tak begitu saya. Ini tidak begitu, tapi ini didalangi oleh anggota gerombolan-gerombolan berfahaman komunis Marxis untuk mengadu dombakan warga bangsa Melayu, khususnya pemimpin-pemimpin Melayu.
Dan bila pecah hubungan antara Tengku dengan Tun Razak, kemudian Tun Razak ini Allahyarham Tun Lutfi Ismail meninggal dunia. Dan terlantiklah ini Husin On sebagai timbalannya. Juga cuba dipecahkan. Tetapi apabila Tun Razak tak sempat pun untuk meneruskan khidmat baktinya pada 14 Januari 1976, Allahyarham meninggal dunia, maka digantikan oleh Husin On. Kehadiran Husin On sebagai Perdana Menteri tidak disenangi dan Dr. Mahathir melihat inilah peluang terbesar untuknya mendaki kejayaan di anjung kuasa di Seri Perdana. Sebab itu dia menaja Sulaiman Palestin. Banyak orang tak tahu. Jadi artinya Dr. Mahathir ini memang cara dia melayari politiknya adalah baling batu sembunyi tangan. Ini dinyatakan sendiri. Orang mereka-mereka yang terlibat menggerakkan agar Tun Husin On disingkirkan daripada anjung kuasa di tingkat 38 dia pejabat UMNO. Kerana waktu itu orang melihat kekuasaan Husin On pun kuat juga sebagai Perdana Menteri. Tetapi dengan adanya gerakan yang Dr. Mahathir pandai, dia bijak apabila dia melihat ada krisis antara Husin On dengan Datuk Harun, dia menggunakan krisis ini untuk melunturkan kepercayaan rakyat terhadap Tun Husin On. Lebih-lebih lagi pada orang-orang yang begitu setia pada Datuk Harun Idris. Ini keadaannya yang perlu saya jelaskan, saudara. Sambil-sambil saya minum petang, saya bercerita sejarah silam sedikit, masa sedikit. Memang masa tidak panjang, saudara. Penceritaan saya petang ni selalunya setengah jam. Bagaimanapun, sebagaimana yang saya katakan tadi, saudara, ada lagi rahsia yang tersembunyi yang perlu anda ketahui. Memang saya telah bukukan, tapi buku itu tak boleh dapat di pasaran. Dah tak ada dah. Iaitu bagaimana Tun Razak mahukan pada tahun 1971 warga bangsa Melayu ini memacu ekonomi negara. Saudara, jangan lupa saudara tu. Kerana jadi waktu itu Tun Razak menggalakkan agar Dewan Perniagaan Melayu supaya lebih serius membimbing warga bangsanya dalam sektor ekonomi. Dan sebab itu Tun Razak minta agar Yang Mulia Tengku Razali Hamzah memimpin sekitar dalam 17 ke 18 orang ahli-ahli Dewan Perniagaan Melayu Malaysia bertandang ke negara China. Tetapi sebenar-benarnya, saudara, pemergian Tengku Razali ke negara China itu ada dia punya rahsia yang tersembunyi. Semua ini hanya mampu saya ceritakan besok. Saudara, banyak ceritanya bagaimana Yang Mulia Tengku Razali bertemu dengan Chow En Lai, bagaimana beliau berunding untuk memasarkan komoditi negara ke negara China. Sebab negara China mempunyai penduduk yang besar di dunia. Negara yang ketiga terbesar. Jadi benua China ini, siapa saja dapat berniaga di negara China, tentulah mereka boleh mencapai kejayaan. Samping itu, saat-saat pada tahun 1991, saat itu negara sedang berhadapan dengan peperangan ataupun pertempuran antara pasukan keselamatan bertempur dengan gerila komunis. Yang banyak orang menjangkakan bahawa gerila komunis yang bertempur itu adalah dibiayai ataupun disokong oleh kerajaan China. Tapi sebenarnya ada cerita di sebalik itu. Ini semua, saudara, mampu saya ceritakan besok. Tunggu dululah, saudara. Sabar satu-satu. Dan sekali lagi saya ingatkan, saudara, malam nanti kita bertemu tidak 9:30 malam, tetapi jam 10:30 malam. Sementara itu, saudara, tenang-tenangkan fikiran anda, minum teh, santuni keluarga. Pada warga Tionghoa ataupun keturunan Cina, saya mengucapkan kongsi Pak Chai. Semoga tahun ini, tahun-tahun mendatang, kita dapat lagi berkongsi kemakmuran negara. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.